Selamat datang ke channel My FPL Bro untuk sebuah lagi video tentang FPL. Untuk video kali ini, kita akan lihat senarai pemain untuk wildcard game week 8. Jom kita teruskan. Sebelum kita mulakan video kali ini, jom kita lawati dan like laman Facebook My FPL Bro. Pelbagai berita dan maklumat-maklumat terkini berkenaan Liga Perdana Inggeris ataupun English Premier League dan juga Fantasy Premier League boleh anda dapati di sini. Page Facebook ini menyediakan maklumat tentang kenaikan dan penurunan harga pemain, statistik pemain, berita tentang pasukan dan banyak lagi maklumat yang dikemas kini hampir setiap hari. Sejak game week ke-7 sehingga game week ke-8 ini, EPL berhenti untuk satu tempoh masa yang agak panjang, yang mana pada masa ini ramai pemain yang dipanggil untuk mewakili negara masing-masing. Mungkin berlaku beberapa perkara yang tidak dijangka sebelum bermula game week ke-8 ini, terutama bagi pemain yang bermain dalam perlawanan antarabangsa di sepanjang tempoh ini. Masalah kecederaan, pergantungan dan kuarantin menjadi sebab utama ramai pengurus FPL membuat keputusan mengaktifkan wildcard untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya, jom kita lihat senarai pemain untuk pilihan wildcard pada game week ke-8 ini. Untuk posisi penjaga gol, Aaron Ramsdale dan David Raya telah dipilih. Aaron Ramsdale penjaga gol daripada pasukan Arsenal dengan harga hanya 4.5 juta merupakan satu pilihan yang amat berbaloi. Telah mencipta 3 clean sheet daripada 4 perlawanan, pasti meletakkan dia sebagai pilihan utama sekarang. David Raya, penjaga gol daripada pasukan Brentford, mempunyai perlawanan-perlawanan yang boleh dikatakan agak mudah sehingga game week ke-17. Di sini, kita boleh lihat senarai jadual perlawanan untuk kedua-dua penjaga gol yang dipilih untuk pasukan ini. Dengan pilihan, kedua-dua penjaga gol merupakan pemain utama pasukan masing-masing, adalah mudah untuk memilih pemain mana yang akan bermain pada game week tersebut. Untuk bahagian pertahanan pula, pastinya pertahanan daripada pasukan Chelsea dan Manchester City menjadi pilihan ramai pengurus FPL untuk game week ke-8 dan seterusnya. Pada video pada kali ini, kita akan sentuh sedikit strategi pasukan Chelsea setakat ini. Pengurus Chelsea, Tuchel, telah berjaya membentuk pertahanan dan serangan yang mantap untuk pasukan Chelsea. Setakat ini, merekodkan 4 perlawanan tanpa bolos daripada 7 perlawanan, hanya dibolosi dengan 3 gol sahaja. Walaupun menghadapi perlawanan-perlawanan yang sukar sebelum ini, seperti Manchester City, Spurs, Liverpool dan Arsenal, namun Chelsea berada di kedudukan teratas Liga Perdana Inggeris. Oleh itu, pemilihan pemain pertahanan dari pasukan Chelsea adalah satu keperluan untuk menghadapi minggu-minggu yang akan datang. Dari segi taktik pasukan Chelsea, Tuchel mengadaptasi taktik 3-4-3, iaitu 3 pertahanan, 2 wingback berbanding kebanyakan pasukan lain yang menggunakan fullback. Dalam sistem mereka, tugas wingback di sebelah kiri adalah amat menyerang berbanding wingback di sebelah kanan. Pemain yang ditugaskan di posisi ini akan dapat masuk ke kotak penalti dengan lebih kerap. Posisi left wingback ini direbut oleh Alonso dan Chilwell. Risiko rotation untuk kedua-dua pemain ini adalah tinggi dan pada pendapat saya, peluang Chilwell adalah lebih baik jika dibandingkan dengan Alonso. Sekiranya kesemua pertahanan pasukan Chelsea cergas, Rudiger dan Azpilicueta adalah 2 pertahanan yang menjadi pilihan yang utama untuk setiap perlawanan. Azpilicueta boleh bermain di posisi right wingback, right centre back dan juga untuk posisi left centre back dan left wingback. Jadi 2 pemain pertahanan daripada pasukan Chelsea telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam senarai pemain pilihan pasukan ini, iaitu Azpilicueta dan juga Rudiger.
dua pemain pertahanan daripada pasukan Manchester City yang setakat ini bermain untuk setiap perlawanan, iaitu Cancelo dan juga Diaz. Seorang lagi pertahanan yang dipilih ialah Livramento daripada pasukan Southampton. Dia bermain sebagai fullback dan sering terlibat dalam gerakan-gerakan serangan pasukan Southampton. Dia sentiasa berada dalam kesebelasan utama dan merupakan salah satu budget defender di dalam FPL. Di sini, kita boleh lihat perlawanan pasukan Chelsea untuk 4 perlawanan pertama bermula game week ke-8 adalah amat baik. Selain itu, kita juga boleh lihat perlawanan untuk pasukan Manchester City juga amat baik. Jadi, dengan memiliki pemain daripada kedua-dua pasukan ini, Chelsea dan Manchester City, adalah mudah untuk melakukan rotation dalam memilih pemain mana yang akan diletakkan sebagai kesebelasan utama pasukan ini. Selain itu, jadual pasukan Southampton juga agak baik dan ini juga membolehkan Livramento memainkan peranan sebagai pemain yang mungkin juga dapat dimasukkan ke dalam pasukan ini pada minggu-minggu yang tertentu. Atau sekiranya ada pemain-pemain yang disenaraikan di sini menghadapi risiko penggantungan ataupun kecederaan, maka ada cukup pemain pertahanan yang boleh digantikan tanpa sebarang masalah. Seterusnya, untuk barisan pemain tengah ataupun midfielder. Yang pertama ialah Foden daripada Manchester City. Persembahan Foden pada perlawanan menentang Liverpool tempoh hari amat mengujakan. Terutama dengan perlawanan-perlawanan yang dikira mudah yang bakal dihadapi oleh Manchester City dari sekarang sehingga game week ke-11 nanti. Seterusnya ialah Mbeumo daripada pasukan Brentford dan Salah daripada pasukan Liverpool. Memilih pemain tengah Everton juga agak mencabar kerana ada beberapa pilihan sekarang ini seperti Demarai Gray, Townsend, Doucouré dan Alan. Tetapi untuk pilihan pemain wildcard pasukan ini, Townsend dipilih kerana setakat ini dia merupakan perancang penting serangan Everton dan juga pengambil sepakan penalti sebagai pengganti tugas yang selama ini dipikul oleh Dominic Calvert-Lewin yang masih cedera. Pemain tengah seterusnya ialah Raphinha daripada pasukan Leeds. Dia mungkin tidak dapat bermain semasa game week 8 di atas sebab mewakili pasukan Brazil dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia. Namun untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang, dia merupakan prospek yang baik di posisi serangan pasukan Leeds. Di sini, kita boleh lihat senarai jadual pemain-pemain tengah yang dipilih untuk wildcard pasukan ini. Seterusnya, untuk posisi pemain penyerang. Penyerang pertama ialah Antonio daripada West Ham. Dan penyerang kedua ialah Lukaku daripada pasukan Chelsea. Lukaku mungkin tidak menunjukkan prestasi yang baik menentang pasukan-pasukan besar setakat ini. Tetapi, dia sendiri boleh memporak-perandakan pasukan yang lemah yang mana akan berlaku bermula game week ke-8 ini. Lukaku bermain sebagai target man, menerima hantaran dengan menggunakan kekuatan badan untuk menghalang pertahanan lawan. Penyerang seterusnya ialah Hwang daripada pasukan Wolves dengan harga 5.5 juta sahaja. Mencipta 2 gol untuk pasukan Wolves pada perlawanan yang lepas. Pastinya amat berbaloi jika dapat menghasilkan mata pada setiap minggu perlawanan yang akan datang. Jika kita lihat senarai perlawanan untuk pemain penyerang pasukan ini, pastinya pasukan Chelsea merupakan pasukan yang mempunyai jadual perlawanan yang paling terbaik setakat ini. Sungguh pun, jadual perlawanan pasukan West Ham yang tidak berapa menarik, namun
Antonio jarang mengecewakan pengurus-pengurus yang meletakkan dia di dalam pasukan. Dengan harga 8 juta pada masa ini, pastinya ada banyak pemain lain yang boleh dijadikan pengganti sekiranya prestasi Antonio tidak mencapai seperti mana yang diharapkan. Jadi, inilah dia senarai pilihan pemain wildcard untuk game week ke-8 ini. Ini adalah draft yang pertama untuk wildcard pasukan ini. Namun, ia pastinya bergantung kepada keadaan terkini sebelum bermula perlawanan untuk game week ke-8 ini. Jadi, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan terkini untuk senarai pemain wildcard pasukan ini, ikuti kami di page Facebook MyFPL Bro ataupun boleh nantikan video seterusnya sebelum game week ke-8 bermula. Sekian sahaja untuk video pada kali ini. Sekiranya anda telah menonton video ini, sila tekan butang subscribe kerana ianya percuma, dan sekiranya anda suka dengan video pada kali ini, pastikan anda menekan butang like. Dan jangan lupa untuk melawat Facebook MyFPL Bro. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton di channel MyFPL Bro.